Okay, dah ready semua? Okay, kalau dah ready, kalau dah ready, tak ready ke mesti ready jugalah. Okay, so perkara aktiviti pertama yang kita nak buat ialah aktiviti live worksheet. Jadi cikgu boleh buka laman web live worksheet. Okay, ini Chrome browser yang ada dekat laptop cikgu. Okay, laman web yang kita nak gunakan yang pertama ialah live worksheet. Jadi cikgu boleh take note dekat sini dia punya laman web dia. LIVE work WORK SHEETS sheets.com. Okay. So untuk laman web ni cikgu perlu daftar dahulu. Okay, so macam mana nak daftar? Okay, cikgu pergi, ni dia punya paparan yang keluar bila kita tekan live worksheet. Okay, ni adalah paparan yang keluar bila kita tekan live worksheet. Jadi apa yang cikgu kena buat ialah cikgu kena daftar terlebih dahulu. Okay, so nak daftar dekat mana? Tengok dekat sebelah kanan atas ni dia ada teachers access. Teachers access. Okay, ada cikgu yang tanya kan, adakah murid dia perlu daftar juga dalam laman web ni? Murid tidak perlu, jawapannya murid tidak perlu daftar. Murid hanya akan tekan link yang cikgu beri dan dia akan jawab, dan di akhir bila dia tekan finish dia akan typekan nama penuh dia. Itu sahaja untuk murid. Jadi dia tak perlu daftar dan dia tak perlu install apa-apa apps. Okay. Jadi cikgu kena daftar dulu kat sini, register, tak perlu ada bayaran. Okay, kalau dah register, ini register lah. Cikgu punya apa-apa kat sini ada username, password, okay, semua ni kena register. Okay, so nak buka tadi, buka dekat liveworksheets.com. Okay, tekan je enter. Okay, lepas tu cikgu akan dah siap register, masuk je login. Okay, so akan nampak nama cikgu yang dah register kat situ. Okay, so selepas register apa yang cikgu perlu buat? Okay, kalau buka dekat sini dia ada my worksheet, my student, my workbooks, my mailbox dan lain-lain. Okay, so saya selalu guna my worksheet, my mailbox dengan notification. Okay. Kalau kita nak buat bahan untuk murid, okay, sebelum tu cikgu mesti ada bahan yang dah siap untuk cikgu upload dalam laman web ni. Okay. Contoh. Okay, contoh kat sini saya buat nota untuk 7.3 minda yang sihat. 7.3 minda yang sihat. Sekejap sekejap. Okay, 7.3 minda yang sihat. Okay, kalau kat sini saya punya nota dan latihan saya trigger dulu murid macam induksi lah untuk menjana idea murid-murid tentang tajuk yang kita nak murid buat tu. Okay, kita bagi gambar, lepas tu ada dia punya induksi sedikit. Okay, kalau tengok kat sini nota saya ni adalah nota berpandukan buku teks. Okay, kalau tengok buku teks. Okay, ini buku teks. Okay, jawapan ni semua ada dekat buku teks macam ni kan. Minda yang sihat ialah keupayaan apa. Jadi murid akan cari kat dalam buku teks, sains. Kat sini, minda yang sihat ialah keupayaan. Nanti dia akan type dalam link tu jawapan keupayaan. Okay, dan seterusnya. Semua ni berpandukan buku teks. Jadi tak ada masalah lah untuk murid cari jawapan. Okay, jadi bila dah ada
latihan ni dalam Word yang kita type, kita kena simpan dia dalam bentuk PDF. Okay, macam mana cikgu nak simpan dalam bentuk PDF? Okay, tekan file, tekan save as. Okay, kat sini file ada file format. Ada file format. Ada file format. Jadi cikgu kena pilih bentuk PDF. Bentuk PDF. Okay. Kemudian tekan export. Tekan export. Okay, sudah adalah dalam folder dalam bentuk PDF. Okay, so bentuk PDF ni lah yang akan kita upload dalam laman web live worksheet tadi. Tekan dekat live worksheet, dekat browser cikgu-cikgu, dekat live worksheet, pilih make interactive worksheet. Okay, lepas tu pilih get started. Okay, jadi paparan yang keluar dia akan bentuk macam ni. Okay, apa step yang cikgu perlu buat seterusnya? Choose file. Okay, pilih file yang cikgu simpan tadi. So ni 7.3, pilih yang bentuk PDF. Kemudian tekan butang upload dan tekan lagi sekali butang upload dekat paparan ni. Okay, so ni latihan yang kita nak hantar dekat murid tu. Okay, jadi apa yang cikgu kena buat kat sini, makan masa lebih kurang setengah jam jugalah nak buat, tak sampai setengah jam untuk buat yang ni. Dan seterusnya selepas cikgu bagi link kerja murid ni dalam grup kelas, cikgu dah tak payah buat-buat, tak payah buat apa-apa. Cikgu hanya pantau sama ada murid itu buat atau tidak dengan markah yang diorang dah dapat. Jadi cikgu tak perlu nak tanda lagi. Okay, so kat sini ada ruangan kosong, cikgu hanya dekat cursor kita dia akan tunjuk butang tambah. Di butang tambah ni buat je kotak dekat ruangan yang kosong. Okay, kalau macam ni kan cikgu boleh juga tekan kotak tu, tekan control copy, control C, lepas tu control V. Boleh juga macam tu. Lepas tu drag. Okay, macam tu. Okay, contoh kat sini macam mana laman web ni dia boleh tanda jawapan murid-murid. Okay, masa kita set up dekat sini kotak ni, kita kena terus tuliskan jawapan. Macam tadi kan, minda yang sihat ialah keupayaan apa. Jadi kita tengok rujuk pada buku teks tadi. Jawapan kalau murid tertulis huruf besar, huruf kecil tak ada masalah. Tapi jangan salah ejaan. Jawapan cikgu juga jangan typo. Jangan salah ejaan lah. Keupayaan apa? Jadi tengok dalam buku teks, keupayaan. Keupayaan otak. Saya tulis kat sini jawapan dia otak. Untuk menangkul dan apa? Jadi kita tengok kat sini, dan berfikir. Okay, kemudian kat sini saya punya tugasan seterusnya dalam ni saya suruh murid tandakan right. Jadi macam mana nak tanda right? Okay, saya tak ingat macam mana tanda nak right kan untuk laman web ni. Jadi apa yang perlu saya buat nak type dalam kotak ni? Okay, tekan butang tanda soal kat atas ni. Nampak tak? Cuba respon sikit, nampak tak tanda soal kat bahagian atas ni? Dia ada tanda edit, lepas tu preview, save. Okay, ni tanda soal ni help. Okay, so help ni dia ada macam-macam kaedah yang cikgu boleh buat untuk tugasan cikgu. Macam ni kan, more option cikgu nak buat latihan drop down select box. Macam ni, okay, itu cara dia. Dalam kotak tu cikgu kena tulis apa? Jadi cikgu kena tulis choose.
Okay, itu kalau drop down. Kalau soalan macam tadi saya nak buat soalan tanda kan, tanda-tanda betul atau salah. Jadi kena ada perkataan tick. Okay, so dekat sini, pergi balik dekat soalan tadi. Jadi dalam kotak ni cikgu kena tulis perkataan tick. Tick. Okay, tidak bertanggungjawab. Salah kan jawapan ni? So, no. Okay, saya malas nak type lagi. Saya malas makan masa kan kalau nak buat kotak pas nak type lagi kan. Jadi saya ambil kotak ni. Saya copy. Saya copy dan saya paste. Okay, so pilih yang mana lagi jawapan ni. Mampu mengesal rasa tidak bersalah. Screen pun no. Okay, paste lagi. Mana satu jawapan no. Tidak bertanggungjawab. Macam ni saya ada tersilap ni, ada dua soalan yang sama. Okay, cikgu kena tengok betul-betul lah tugasan yang cikgu beri. Okay, kalau jawapan tu betul, cikgu nak type apa? Okay, boleh juga copy and paste. Guna keyboard aja. Control C untuk copy, Control V untuk paste. Okay, so type dalam kotak tu tick yes. Okay. Cikgu juga boleh preview tugasan cikgu. Okay, contoh ni tekan butang preview dekat ni. Yang ni untuk edit, yang sebelah dia untuk preview. Okay, contoh kat sini saya tulis saya type double K, OTAKK. Okay. Lepas tu saya tick tadi tidak bertanggungjawab betul, boleh berfikir dan membuat pertimbangan yang wajar betul. Semualah saya tanda betul kat situ kan. Okay, lepas tu saya nak preview macam mana. Saya tengok kat sini. Dia akan tunjukkan tanda merah dengan tanda hijau. Tanda merah tu adalah jawapan murid yang salah. Okay, macam ni kan. Walaupun jawapan otak betul tapi murid tersalah type ejaan. Dia tulis huruf K ada 2 kat situ. Jadi salah jawapan. Jadi 0/10. Tak ada markah. Nampak ni walaupun satu betul kat sini tapi dia akan generate markah yang markah purata. Markah purata untuk semua soalan yang kita buat. Okay. Okay, kalau cikgu dah siap edit semua ni. Okay, saya nak jimatkan masa. Cikgu dah siap edit semua ni. Cikgu pergi dekat gambar dokumen dengan tanda right kat situ. Jadi kat sini, would you like to share your worksheet? Lepas tu tekan yes, I want to share my worksheet. Okay, nanti dia keluar paparan macam ni. Title, tulislah tajuk apa tugasan cikgu tu 7.3 minda yang sihat. Language Malay. Okay, school subject. Masukkan semua ni. Description biasanya saya tuliskan ataupun isi jawapan betul dengan merujuk buku teks sains muka surat berapa. Okay, jadi tekan dah siap semua ni, nanti tekan save. Ni kena siapkan dulu baru dia akan keluar paparan seterusnya. Okay, saya tulis je lah ni. Okay, lepas tu tekan butang save. Okay, kena saya tak pilih pula dia punya H. Okay, H jadi murid tekan tempat. Dan ni juga tajuk ni keluar dekat SPM kan, jadi saya buat 16 dengan 17 tahun. Okay, jadi save. Okay, so dia akan keluar dekat paparan macam ni. Thanks for sharing your worksheet. Jadi, kalau kita nak buka balik paparan worksheet tadi, dia akan keluar macam ni. Okay, ini yang kita dah buat. Okay, kalau yang lain yang saya dah buat, tugasan lain yang saya dah buat, boleh tengok dekat bahagian, saya besarkan sikit. Okay, bahagian Nasrin Kamaru kat sini kan, nama cikgu kan. Okay, pilih my worksheet. Okay, so ni adalah worksheet yang cikgu sudah upload dan berikan tugasnya pada murid.
Contohlah saya nak gunakan tajuk yang ni untuk murid jawab. Tajuk gangguan pada koordinasi badan. Macam tadi saya trigger murid dulu, jana idea murid dahulu tentang tajuk ni. Dia akan cari jawapan isi ruangan kosong dalam buku teks. Sama je seperti buku teks. So kat sini tugasan dia macam mana cara, kemudian step macam mana cara nak bagi dekat murid. Dekat sini dia ada link to this worksheet. Bukan cikgu copy yang ni tau. Cikgu nak setting sikit aja lagi untuk sebelum beri pada murid. Jadi tekan sini custom link. Kat sinilah saya akan tulis nama kelas. So kat sini checking option ni tak perlu. Sebab kita nak bagi masa yang lebih untuk murid jawab sehari 2 hari pun tak apa. Sebab kalau kita check kehadiran dalam JPN pun dia boleh bagi 3 hari kan. Jadi kita bagi murid 2 hari untuk jawab pun tak apa. So ni student name tak perlu. Kat sini kita dia punya grade kelas apa. Contoh saya nak hantar pada murid 4 SS. Subject science. Dan klik send answer to my mailbox. Nanti murid jawab, bila murid jawab dia akan hantar dekat kita punya mailbox. Grading option saya nak tunjukkan dalam bentuk desimal. Markah skor, cikgu boleh letak markah maksimum berapa yang cikgu nak, tapi saya suka letak per 10 saja untuk semua tugasan. Dan murid dia akan nampak error, jawapan yang salah, dan dia akan tunjukkan dalam bentuk warna hijau untuk betul, warna merah untuk salah. Macam tadilah yang saya tunjuk. Lepas tu kita klik juga ni, show right answer after checking the exercise. Jadi student ni dia boleh lihat jawapan yang betul selepas dia letak, dia tekan dekat box yang dia salah tu. So cikgu dah setting macam ni. Dekat bawah ni, scroll lagi bawah, barulah cikgu copy custom link yang cikgu dah buat. Copy link, dan paste lah dalam grup kelas. Contoh yang saya paste dekat grup kelas. Kalau tengok dekat sini, 4 SS kelas 4 SS. Macam ni. Ni bentuk yang saya dah paste. Nanti saya bagilah sedikit arahan, rujuk buku teks buku surat berapa, jawab sampai hari ni je. Ini arahan dia kan, tapi ada juga murid yang jawab sampai pukul 12 malam atau esoknya baru dia jawab. Tapi tak apalah tu, mungkin dia ada kekangan. Jadi kita ambil juga dia sebagai kehadiran. Selepas murid dah jawab, contoh saya tekan ni, saya sebagai murid. Bila murid tekan link tu, dia akan keluar paparan macam ni juga. Jadi dia akan isilah jawapan apa. Ialah satu bahan kimia sampailah habis. Lepas tu dia tekan finish. Dan bila dia tekan finish, dia akan enter nama penuh dia dan dia akan send. Dekat sini lah cikgu-cikgu boleh nampak nama murid. Nanti dia akan keluar notification kat sini. Murid yang telah menghantar kat sini, nama dia Tuan Nolila, nama murid saya. Dan markah murid. Lepas tu dah habis, cikgu boleh semak yang ni dan masukkan dalam kehadiran cikgu-cikgu. Ada soalan? Live worksheet. Secara rumusannya, kalau live worksheet ni, perkara pertama yang cikgu kena buat, cikgu kena sediakan modul latihan untuk murid dalam bentuk PDF. Kemudian cikgu pergi dekat laman web live worksheet tadi. Cikgu tekan login dahulu, atau saya kat sini saya dah automatic login. Cikgu pilih make interactive worksheet dan get started. Lepas tu pilihlah bahan cikgu tadi. Choose file.
Upload. Okay, setakat ni ada soalan? Nazar nak tanya, kalau Ya. soalan struktur boleh tak? Soalan struktur boleh macam ni lah soalan struktur, tapi kalau soalan struktur yang panjang-panjang kan, nanti dia tak menepati kita punya Jawapan. perkataan yang ada dalam ayat tu. Jadi lebih baik macam kita buat ayat penuh tapi kita kosongkan beberapa perkataan. Okay. Jadi boleh juga buat untuk soalan esei. Soalan esei kan, kita buat ayat dulu, lepas tu kita kosongkan beberapa perkataan. Okay. Lepas tu kalau cikgu lupa macam mana cara nak buat, cikgu sentiasa pergi dekat butang help. Butang help nak type apa dalam kotak kan, jadi cikgu pergi dekat butang help, tengok contoh. Dalam kotak kena type apa, perkataan choose untuk drop down. Perkataan kalau multiple choice kena ada perkataan select. Select apa, no, yes, no, yes. Okay, kalau cikgu nak buat multiple choice, macam soalan ABCD kan, ABCD, A dia kena select, dia kena choice yes, pilihan jawapan yang lain select no. Perkataan select untuk multiple choice. Kalau checkbox kena guna perkataan tick. Lepas perkataan tick mesti ada 2 titik bertindih ni. Titik bertindih. Okay, kalau join with arrow, dia nak buat suai padan kan, kena ada join satu dengan join satu sebelah kiri dengan sebelah kanan. Okay, contoh kat sini, soalan ni saya nak buat padanan macam ni kan. Saya buat kotak, saya tulis join satu, saya type join titik bertindih satu. Okay, so dia nak punya pilihan jawapan dia mana yang betul kalau keluarga. Yang keluarga dia mesti ni kan dapat membina keluarga bahagia, jadi kita paste kat sini. Okay, drag je, paste kat sini. Okay, kalau masyarakat, okay, ni kita type join 2. Join titik bertindih 2. Okay, di copy, paste. Okay, mana satu masyarakat? Masyarakat. Okay, ni macam negara. Tempat kerja. Okay, ni masyarakat. Jadi cikgu drag dekat sini. Okay, so bila paparan preview, murid dia akan drag. Nampak tak tu? Kalau pakai laptop dia akan keluar pencil. Keluar apa tadi yang ni. Okay, masyarakat. Okay, itu untuk buat suai padan. Okay. Join with arrow. Drag and drop pun boleh. Cikgu bagi jawapan dulu dekat atas, nanti murid dia akan tarik jawapan yang cikgu dah bagi ke dalam kotak jawapan yang betul. Contoh saya tunjuk review soalan murid saya yang ada drag and okay, contoh ni. Nampak? Kat sini kan dia kotak-kotak kosong. Sebenarnya kotak-kotak ni dia ada jawapan yang saya dah type. Jadi murid dia akan tarik pergi dekat bahagian jawapan yang betul. Macam ni dia dah tarik pergi kat sini. Jadi dia akan tunjuk kotak hijau. Jadi jawapan ni betul lah yang murid pilih ni. Okay, ni dia pilih jawapan diabetes insipidus, itu salah. Itu salah. Ini betul semua. Jadi dia boleh tarik dalam kotak jawapan kita ke dalam jawapan yang betul. Ada banyak lagi pilihan, cikgu boleh tengok contoh dia. Okay, itu untuk liveworksheet.com. Okay, ada soalan lagi? Kita boleh limitkan tak? Kita boleh limitkan tak seorang budak jawab sekali ke? Contoh kalau kita nak buat macam exam kan? Oh, kalau macam exam limit, kita kena bagi arahan dekat murid lah.
walaupun dia buat banyak kali kan, tapi kita boleh tengok paparan notification. Ada juga murid saya buat macam tu, dia buat banyak kali untuk dapatkan markah yang baik. Saya cakap lah, okay, saya akan ambil markah untuk yang tugasan pertama yang awak buat aja. Markah seterusnya saya tak akan ambil. Cakap dia macam tu. Nanti dia takkanlah buat banyak-banyak kali. Satu lagi dia punya, tadi saya terlambat masuk kan. Nama untuk student tu kita boleh set untuk, kita set untuk dia pilih saja macam Google Form ke ataupun dia mesti type? Nama macam tadi kan, link, okay contoh link saya dah bagi dekat murid. Sini link tugasan dia, saya klik, dia akan keluar macam ni. Jadi dia jawab lah semua, jawab semua. Lepas tu dia tekan finish. Okay, dekat akhir tugasan tu dia ada butang finish. Jadi dia akan tekan butang finish. Nanti seterusnya dia akan buat paparan macam ni, dia suruh enter your full name. Nanti murid akan enter lah nama dia dan tekan butang send. Kiranya dia hanya boleh type lah, tak boleh ada macam kita buat set, dia pilih nama dia sendiri, tak boleh kita tak payah set. Okay, tak perlu, kita hanya boleh set nama kelas sahaja. Nama kelas, macam ni kan contoh. Nama kelas kat sini macam ni, 4SS. 4SP2. Kita boleh set dia punya nama kelas sahaja. Jadi bila dia send, kita tahu. Jadi macam kalau kita dah set 4SS, jadi link tu hanya untuk murid 4SS saja. Jangan pula kita copy link 4SS tapi kita hantar dekat kelas 4SP2. Jadi bila murid kelas 4SP2 tekan link tu, bila dia jawab, dia akan menunjukkan paparan kat sini kelas 4SS juga, bukan 4SP2. Jadi link tu walaupun soal tugasan dia sama, cikgu custom link untuk kelas yang lain. Faham tak? Custom link. Cikgu, satu lagi soalan. Nanti bila dia hantar email, katalah kita masuk email MOE tu atau kita kan, so nanti dia akan masuk ke dalam email tu secara tersusun ke ataupun dia berterabur je masuk ke, dia memang ada satu terus masuk dalam dia punya folder, ada live worksheet punya folder? Okay, live worksheet punya folder kita boleh check dekat my mailbox. Contoh saya nak tengok jawapan untuk murid kelas 4SS saja. Jadi tengok dekat my mailbox tadi, dekat kita punya ni, tepi ni, my mailbox. Pilihlah nak kelas apa, nak tengok murid 4SS saja. Ni murid 4SS sahaja. Ni tak ada kaitan dengan ID MOE cikgu. Murid dia tak ada daftar, tak ada apa dekat sini. Okay, kiranya dia bukan masuk dalam email lah, dia masuk dalam live worksheet jugalah dia punya jawapan budak tu. Ya, dia hanya tekan butang live worksheet dan dia jawapan dia tu dia akan hantar dekat cikgu. Macam saya, cikgu dia, saya hantar link tu dekat dia. Bila dia selesai jawab, jawapan murid tu kita akan nampak. Macam ni lah. Murid dia takkan dapat tengok lagi dia punya tugasan ni. Jadi cara bukan kalau kita murid semak dalam email kita. Tak payah sebab kita dah setting tadi masa kita buat draft tadi kan. Dalam get started tu kita dah letakkan jawapan betul. Okay, jadi seterusnya bila murid dah jawab ni, seterusnya bila murid dah jawab ni, cikgu boleh tengok. Okay, kat sini kan saya nak tengok jawapan murid. Murid ni Tuan Nolela binti Muhammad Tuan Fariza. Jadi murid ni dia dah jawab semua ni kan, dapat markah 8.4 per 10. Saya nak jawapan ni nanti bila murid bersemuka dia tampal dalam buku. Sebab buku nota kita mesti ada apa-apa yang bertulis kan atau tampalan dalam buku nota kita. Jadi kat sini cikgu boleh tekan, right click je cikgu punya mouse, tekan print page. Tekan print page. Okay, ni kan dia punya paparan dia. Okay, lepas tu cikgu tekan print background juga. Background mesti print juga sebab nanti kalau ada latihan cikgu yang klik drag and drop tu,
dia akan keluar jawapan yang murid pilih. Tapi kalau cikgu tak tekan print background, nanti dia punya ruangan kotak tu dikosong, dia tak nampak. Saya dah try kat situ. Jadi cikgu kena tekan print background dekat setting print lah. Tapi cikgu tak payah print terus pun tak apa. Cikgu boleh save as PDF. Save as PDF. Nanti dia akan save dekat mana tempat yang cikgu nak. Contohlah saya nak letak dekat desktop je dulu. Okay, save. Okay, saya akan tunjukkan. Susah pula kalau dekat. Okay, sementara ni. Okay, sementara tu ada soalan lagi? Naza nak tanya sebab Ya. ada anak lah, kelas anak dia ada buat live worksheet cikgunya bagi. Lepas tu bila dia klik finish, dia akan keluar dua paparan, check my answer and email my answer to my teacher. Dia ada dua tu. Lepas tu ada sebab ada setengah cikgu dia suruh dia kasih email untuk copy email dia masukkan sebagai dia tak bagi check lah, dia suruh bila dia klik email my answer to teacher, so cikgu tu suruh masukkan email cikgu tu. So seandainya macam yang Cikgu Suriana tadi tanya kan, kita boleh tengok kan, kita tak payah hantar by email. Tapi macam anak ni, cikgu dia tak suruh check my answer tau, dia suruh send my email. So jawapan tu pada email kita ke ataupun pada yang dalam yang Nazar tunjuk tadi? Sepatutnya cikgu tu dia custom link send to my mailbox. Baru akan keluar dekat cikgu tu punya live worksheet. Maksudnya custom link tu lah yang waktu kita setting tu. Ya, kena custom link. Okay. So ni paparan yang dah kita save. Jadi page yang pertama cikgu nanti tak payahlah print page yang kedua. Jadi tengok dekat sini saya besarkan. Okay, ini jawapan daripada murid. Nampak tak, bila dia save kita tak payah edit pun kat situ. Siapa punya jawapan ni? Ini jawapan Puan Nolenda binti Puan Muhammad Al-Fariza. Ini jawapan murid. Maksudnya ini kita boleh print page yang kedua. Walaupun jawapan dia salah, tapi dia tetap tunjuk kotak warna merah ataupun hijau. Ni ada lari sedikit cikgu. Ada lari sedikit dan biasalah ada masalah ni kan. Okay, ada lari sikit. Okay, tu cara dia. Okay, so itu untuk live worksheet. Okay Nazar, akan nak tanya sikit. Kalau yang soalan jenis senaraikan, contoh senaraikan 4 alat untuk reka bentuk logo contoh. So pilihan yang mana nak pilih untuk buat soalan ni? Boleh buat sama ada aktiviti drop down ataupun isi ruangan kosong aja terus. Contoh tunjuk isi gambar ruangan alat dia kan. Mana? Ya Isi contoh. ruangan kosong buat kotak aja. Kotak aja, tak perlu terus tulis jawapan dia apa dalam tu. Dia tak ada perkataan yang macam tadi ada perkataan choose, ada perkataan tick. Dia yang ni yang nombor 2 draw text boxes on your worksheet tu Draw. Draw macam tadi kita ambil cursor kita pergi dekat ruangan jawapan tu. Kita buat kotak, terus buat kotak. Ni cikgu kena buka sendiri laman web tu baru cikgu nampak. Senang je rupanya bila kita upload nanti dia terus pergi buat kotak kat situ. Okay? Okay, terima kasih. Okay, so tu untuk live worksheet. Okay, untuk aktiviti yang kedua yang saya nak share ialah quiz. Okay, kalau quiz dalam kelas kan kita dah habis belajar mengajar dalam Google Meet.
Ini untuk kelas-kelas yang depan lah yang kita buat Google Meet kan. Lepas tu hujung akhir kelas nanti kita nak murid aktif. Daripada awal hingga akhir murid pasif. Jadi kita nak aktif juga dalam PDP kita. Jadi kita buat aktiviti quiz yang menarik. Okay. Aktiviti quiz yang menarik ni boleh tengok dekat laman web Bamboozle. Macam ni. Paparan dia bila cikgu buka, ada tekan kat sini sign up for free. Okay, cikgu masukkan email, nak password apa, confirm password, lepas tu nak username apa. Lepas tu tekan butang tick I agree to get emails and sign up with email. Okay, so cikgu sign up dulu. Okay, selepas sign up, dia akan keluar paparan macam ni. Okay, so ni my game ni saya baru buat satu je my games, tapi saya seronok nak share dengan cikgu-cikgu semua. Okay, contoh games lain yang cikgu-cikgu lain yang dah buat, boleh tengok dekat games, dekat atas ni ada games, ada gambar rumah, ada my library sebelah kiri, ada games, ada news. Cikgu tekan butang games, ada banyak games dekat situ. Okay. Kita try lah satu games. Okay, kita cuba buka yang ni. Semua cikgu tahu alphabet words. Okay, kita tekan butang play sekejap. Okay, jadi bila kita tekan butang play, bila cikgu tekan butang play, cikgu boleh pilih nak berapa banyak teams. Macam saya tadi, masa awal-awal tadi saya tunjuk senang. Kalau nak mudah, lelaki lawan perempuan. Lelaki lawan perempuan. Jadi ambil 2 teams. 2 team, 2 kumpulan. Lepas tu kat sini, dia ada option. Option kat sini, kalau option, semua ni kena langgan. Jadi tak payahlah buka butang option. Okay, lepas tu dia ada butang power ups. Power ups pun dia ada beberapa yang kena langgan. Dan ada yang dia dah bagi untuk kita yang langgan secara free. Ni dah auto. Okay. Dan teams kita boleh pilih kita punya card nanti kita nak gambar dogs ke, gambar cats ke. Okay, tapi saya tak suka letak teams sebab nanti nak tunjuk nombor 1, 2, 3 senang. Okay, lepas tu dia ada pilihan dekat sini, ada quiz, question only, tak ada boost up. Lepas tu ada classic. Akan tunjuk question dengan power ups. Lepas tu ada classic junior, ada classic with easy power ups. Jadi kita tengok contoh classic. Okay, so kat sini kita cubalah tim 1. Okay, contohlah murid kita dah bahagikan kepada kumpulan lelaki dengan kumpulan perempuan. Okay, kumpulan lelaki, okay, kita tanya ni dalam Google Meet tau, masa akhir kelas kita tanya, okay kumpulan lelaki nak pilih nombor berapa? Okay, jadi mana-mana kumpulan lelaki dia akan jawab, atau kita nak semua orang respon, aktif. Jadi kita panggil nama daripada lelaki tu, kita panggil Alif, pilih nombor. Okay, jadi dia pilih nombor 11. Nampak tak kat sini? Walaupun murid itu pilih nombor 11, dia bagi point, give 20 points. Give 20 point bukan bermaksud tim lelaki itu dapat 20 point, tetapi 20 point itu diberi kepada tim yang kedua. Okay, tengok nombor dia, tim 1 kosong, tim 2 bila kita tekan oops, tim 2 dapat 20 markah, tim 1 kurang 20 markah. Okay, so dalam pilihan ni 16 ni bukan semua soalan. Bukan semua nombor ni, nombor-nombor kad ni bukannya semua soalan, tapi dia ada power up atau power down. Okay, contoh kita cuba lagi nombor. Okay, so kita suruh perempuan pula pilih nombor. Okay, perempuan pilih nombor, okay, dia pun pilih nombor 4. Okay, so ni dia kena sebut. Okay, C. Soalan dia C is for, jadi perempuan tu dia akan jawab. C is for cat. C is for apa lagi? Cawan. Ada yang cakap bahasa Melayu. Okey, tak apalah.
Jadi kita check. Betul lah. Ada banyak kan pelbagai jawapan dia. Jadi kalau kita fikir jawapan murid itu betul, kalau kita fikir jawapan murid itu betul, kita tekan OK. Kalau murid itu pilih jawapan yang salah, contoh dia jawab, murid perempuan dia jawab, C is for dog, teacher. Okay, salah tu. Oops, salah. Jadi kita tekan butang oops. Jadi tim perempuan tadi dia takkan kurang markah atau tambah markah. Sama juga dengan tim 1, dia takkan kurang atau tambah markah untuk jawapan yang salah. Okay, dan sampailah habis. Okay, ni contohlah kumpulan lelaki jawab betul. Okay, ni kumpulan perempuan jawab betul. Kita tekan OK. Kalau betul kita jawab OK. Kalau murid itu salah kita jawab, kita tekan oops. Ini secara jawapan murid secara lisan cikgu. Okay, O is for octopus. Okay, jadi betul. Cikgu akan tekan butang OK. Jadi semasa Google Meet tu, cikgu akan share screen dekat murid, screen yang ni. Screen yang ni. Nanti murid-murid semua dia akan tengok. Jadi murid tu jawab for octopus. Okay, jadi betul. Okay. Okay. So kita, ni nampak. Bukan sahaja tambah markah atau tolak markah, tetapi bila murid pilih kad, dia ada kad yang boost swap point. Macam tadi kan, tim 1 negatif 10, tim 2 45. Jadi bila dia pilih kad swap point, tim 1 jadi 45, tim 2 jadi negatif 10. Jadi dia macam bersorak, yeay terima kasih. Macam hari tu kan, ada murid saya, dia pilih kad, lepas tu dia kena kad yang dipilih tu swap point. Lepas tu murid perempuan bersorak lah, yeay terima kasih Amma. Jadi tak orang cakap sampai aktiviti ni menunjukkan murid tu dia akan trigger dia punya respon aktif tu. Dia nak respon juga bila dia dapat markah yang banyak. Okay, jadi kita tengok contoh lain. Okay, sampailah habis lah ni. Ni nampak bila saya tekan butang tu dia lose 50 point lah. Okay, ini untuk bahagian klasik. Dia ada boost up. Okay. Okay, saya tunjuk lagi. Okay, ni saya tekan oops. Okay, saya tekan oops. Okay, so kat sini dia dah tunjuk tim 1 adalah pemenang. Okay, so kita ucaplah tahniah pada murid-murid lelaki kerana menang walaupun tadi dia punya pada permulaan dia dapat kad yang tak ada luck, tak bertuahkan kad tu. Dia kena tolak markah dan memberi markah kepada tim perempuan. Di akhirnya dia dapat markah yang paling tinggi iaitu 40 markah dan dia menang. Okay, so menarik tak cikgu aktiviti game dekat Bamboozle ni? Kak Nazar. Ya. Kak Nazar, kalau budak tu jawab salah, dia tak potong markah kan? Kalau betul pun tak tambah markah macam tu. Kalau betul dia dapat markah lah. Oh, tapi Kalau kalau betul salah kumpulan tu dia dapat markah. Kalau salah tak potong. Okey. Tekan butang home, sebelah kiri ada gambar rumah. My library. Tekan dekat my library. Lepas tu cikgu pilih paparan yang keluar macam ni, cikgu pilih new game. Okay, so new game, cikgu tulis lah ni nak tajuk game ni apa, tajuk apa, contoh tadi minda yang sihat. Okay, description boleh tulis apa-apalah yang cikgu nak. Science, contohlah choose language, Malay. Ni boleh teks, nak tag apa-apalah cikgu nak tag. Sains tingkatan 4, tingkatan 5 ke, contohlah.
Nak letak gambar untuk muka depan game pun boleh. Contohlah nak gambar otak kan. Google aja gambar otak, nanti choose file je kat situ. Okay, lepas tu make game. Okay, so ni paparan yang akan keluar bila kita tekan make game selepas kita setting dia punya perkara asas. Okay, so ni kita akan tulis soalan dia. Okay. Soalan boleh cikgu boleh. Nazak, yang public tu memang kita kena klik public ni lah Public? sebelum dia tadi. Dia ada kat bawah tu. Tu. Tu memang dah ada tu public tu. Public lagi tu tak boleh tekan unlisted, kita tak boleh tekan private sebab kita pakai free. Okay. Thank you. Okay. So games tadi, bila dah siap, dia akan keluar macam tadi lah. Nak buat soalan. Okay, ni. Dia akan keluar macam ni. Okay, saya dah type soalan apa, lepas tu saya tulis jawapannya apa. Nak letak gambar pun boleh. Lepas tu nak letak point berapa. Kalau dia jawab soalan tu jawapan yang betul, nak letak berapa. 15 point boleh, 20, 25, markah maksimum 25. Okay, ni contoh soalan. Lepas tu kita tekan save. Kalau tengok kat sini saya dah generate 10 soalan. 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 soalan. Ada juga soalan ABCD yang nampak kat sini. Soalan ABCD. Corak medan magnet yang betul ialah, jadi jawapan A. Okay, lepas tu saya letak gambar jawapan tadi ABCD. Okay, gambar ni. Ni. Besarkan. Dia ada jawapan A, B, C, D. Lepas tu boleh letak gambar. Soalan cikgu boleh kreatif nak buat soalan apa-apa saja. Lepas tu cikgu save saja semua. Lepas tu tekan butang close. Nanti keluar paparan macam ni. Okay, jadi apa yang cikgu nak tekan selepas semasa kelas nanti, cikgu nak preview dekat murid kan? Cikgu tekan butang play. Ni soalan yang cikgu dah generate. Saya pergi balik dekat tadi, games. Ni soalan yang cikgu dah generate. Contoh kat sini. Dia akan keluar paparan macam ni. Cikgu tekan butang play. Lepas tu cikgu setting. Nak berapa kumpulan. Cikgu nak pilih quiz sahaja ke tak ada power up. Kalau saya suka ada power up, nanti murid dia akan meriah. Itulah. So, ni, saya akan suruh murid pilih secara lisan. Kita secara lisan aja untuk quiz ni. Okey, ada soalan lagi nak tanya? Kak, maksudnya ini Bamboozle ni maksudnya untuk lisan sahaja lah kan? Untuk kita guna masa kita guna dengan student, betul tak? Ya. Okay. Thank you. Bamboozle ni semasa online. Kalau dalam kelas kan, kalau kita sudah bersemuka nanti, kita boleh juga tunjuk dekat slide kita. Slide kita guna LCD kan, nanti murid akan nampak, nanti dia jawablah by group. Boleh guna juga semasa PDPC. Okay, so setakat itu saja untuk hari ini. Terima kasih cikgu-cikgu.